Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jazakumullah khair jaza kepada Fadilah Ustaz Adnan atas nasihat. Jadi lama dah kami berkenalan di Facebook lah, kebanyakan macam itulah. Kenal dekat Facebook dulu, kemudian baru jumpa. Jadi masya-Allah beliau ni orang yang tawaduk lah. Saya yang nak ambil istifadah daripada beliau. Jadi ala kulli hal malam ni saya cuba memberanikan dirilah untuk kita bincang sama-sama masalah fiqh yang mana kita menggunakan kitab As-Sittin Masalah yang dikarang oleh Imam Azhar Al-Misri rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan masalah tayamum lah. Yang mana masalah tayamum kita nak sebutkan bahawasanya berkaitan dengan masalah balutan di antaranya. Soalan yang paling banyak ditanya berkaitan dengan masalah balutan. Satu. Kemudian kita nak sebutkan sikit kalau ada salam Ustaz Malam Ustaz Noh, tegur nasihat insya-Allah. Saya memberanikan dirinya lah. Sebab tahu orang alim insya-Allah akan tegur kalau kita buat salah insya-Allah. Yang kedua berkaitan dengan masalah satu masalah balutan, satu masalah tempat yang mana ada air ke tidak ada air. Tempat tu biasanya ada air ataupun tidak ada air. Adakah kita nak perlu qada solat ataupun tidak perlu qada solat. Baik, untuk masalah balutan ini lupa nak beli tayamum tadi, beli tanah tayamum tadi. Kita nak tengok sikit. Sebelum ni kita dah bincang daripada kitab Sittin Masalah tentang fasal rukun tayamum. Rukun tayamum ni ada 4. Pertama, niat untuk mengharuskan solat. Jadi sekali lagi kita akan tunjukkan sikitlah cara dia dalam masalah yang berbalut ni macam mana. Dan dalam masalah niat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darjat niat yang paling tinggi ialah kita menyebutkan perkataan fardu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhus salah. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat. Dan apabila kita dah sebutkan sekali fardu solat ni, maka kita boleh semayang fardu, kita boleh semayang sunat, kita boleh baca Quran, kita boleh solat jenazah. Kalau kita tengok, kita panggil ranking yang kedua, nawaitu tayammuma listibahati salah. Sahaja aku bertayamum untuk nak mengharuskan solat, maka dia dibenarkan sebab dia ambil ranking yang kedua, dia dapat yang rendah je lah. Macam tadi Ustaz cerita pasal level-level dalam syurga. Ini juga ada level-level dalam niat. Apabila dia hanya niat sahaja aku bertayamum untuk nak mengharuskan solat, maka bila mana dia tak sebut perkataan fardu, maka dia tak boleh semayang fardu. Hanya boleh guna untuk semayang sunat, semayang jenazah, ataupun untuk nak membaca Al-Quran. Ini muka surat 62 ni. Dia ada ranking yang lagi yang ketiga, yang rendah. Kalau dia sekiranya niat tersebut hanya untuk nak menyentuh mushaf, nawaitu tayammuma di mashil mushafi, sahaja aku bertayamum untuk nak sentuh mushaf, maka menyebabkan apa dia? Yang kedua, yang pertama tak boleh buat, semayang sunat tak boleh, apatah lagi semayang fardu tidak boleh. Kenapa? Dia ambil niat yang bawah lah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sebutkan bahawasanya tayamum ini berlaku setelah mana masuk waktu. Tak boleh sebelum masuk waktu. Sebab apa? Dia ini ganti sahaja, ganti kepada air. Dia tak kuat. Jadi bila tak kuat, dia kena ikut syarat dia, flow dia. Lepas masuk waktu barulah ambil wuduk, barulah untuk tayamum. Sama juga dalam masalah perempuan yang mana istihadah ni. Perempuan yang istihadah, sebab mereka ni diuji, ashabul uzur di antaranya, orang yang selalu keluar angin, tembok solat pun tembok lagi, ataupun air kencingnya tak lawas, sentiasa keluar. Jadi orang macam ni kena buat macam mana? Bila masuk waktu, dia kena Allah panggil balutkan kemaluan dia. Kemudian baru ambil wuduk. Balutkan kemaluan, yang kalau perempuan disumbatkanlah pada kemaluan, ataupun kalau tak sumbat, minta maaf bahasanya, kita pakai apa sekarang ni, pad itulah, pakai yang tu supaya darah tidak menitik ketika mana dia solat. Jadi walaupun tengah solat darah menitik ataupun air kencing menitik, maka dimaafkan.
Namun golongan macam ni dia panggil ashabul uzur, tak sama macam orang yang sihat. Orang yang sihat sebelum masuk waktu dia boleh ambil wudu. Tapi orang macam ni dia uzur. Syarat dia apa dia? Sama macam tayamum juga. Setelah mana masuk waktu dahulu, baru dia boleh buat yang tadi tu, apa orang panggil, ikatkan kemaluan dia ke, pakai pad ke, kemudian barulah ambil wudu. Kenapa? Dia ada beza tingkatan dia bagi orang yang sihat dan juga bagi orang yang uzur. Jadi begitu juga dalam masalah tayamum. Baik. Jadi untuk masalah tayamum ni kita nak tengok sikit. Kalau selalu orang tanya, Ustaz, bagaimana orang yang mana dia ini kena cucuk jarum orang yang panggil? Infus. Masuk ayak tu. Kan jarum, cucuk jarum. Untuk nak masukkan ayak ke, nak masukkan darah ke. Jadi kalau Ustaz tu nak cakap Kedah, saya pun cakap Kedah ke. Beli orang Changlun kan. Motor dia. Saya orang Perak. Baik, jadi kalau contohnya masalah di tangan kita ni ada berbalut. Sama ada berbalut tu contohnya masukkan jarum ke ataupun memang berbalut sungguh. Kita nak terang yang tu dulu. Selagi kita nak terang pula tentang masalah orang yang berhadas. Dia kena mandi wajib macam mana dia kena buat. Baik. Kalau sekiranya masalah jarum ini cucuk di tangan dia, cucuk kat urat tadi tu, urat tangan. Maka menyebabkan air tak boleh kena kawasan tadi tu. Maka dia juga termasuk dalam apa ni? Dalam kategori ashabul jabirah. Orang yang berbalut. Sama juga orang yang pakai plaster ataupun tangannya berbalut ataupun tangannya bersimen. Maka ini juga kategorinya. Jadi cara dia macam mana? Pada sebelum ni saya ada tersilap sikit lah. Nak ikut betul juga, tapi yang tepatnya kita nak terang ni apa dia kalau tangan ni berbalut ataupun masukkan jarum, dia ambil uduk macam biasa. Ambil uduk macam biasa. Macam mana nak kena praktik kan ni? Ambil uduk pada tempat yang mana dia boleh kenakan air, maksudnya tempat yang sihat. Tempat yang sihat dia ambil macam biasa. Contohnya ni. Ni berbalut. Jadi sini boleh sihat elok. Tak balut. Dia ambil uduk macam biasa. Untuk atas ni macam mana? Dia kena lalukan air. Lalukan air di atas tersebut. Ni kalau masalah satu dia kena berbalut, kemudian ambil uduk, basuh kawasan yang sihat ni macam biasa, basuh semua. Jadi yang atas ni dia hanya lalukan air sahaja. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama beruduk, kemudian sapukan air. Kemudian yang ketiga, yang ni kita nak kena ganti ni. Ni syarat dia kan kena air. Maka dia masalah dia tak boleh kena air. Yang ni kita nak kena ganti. Nak kena ganti dengan apa? Nak ganti dengan tayamum. Jadi setelah mana kita basuh, contohnya tangan kanan berbalut, kemudian kita ambil kain lap. Sebab kita nak sapu tanah lagi, debu. Kalau kata debu campur dengan air, kena dengan air, jadi tepung lah, melekit. Jadi tangan kita ni kena basuh dahulu, kena lap dululah. Kena lap tu lebih dahulu. Kemudian kita kena ambil debu pula. Ambil debu. Kita hamparkan debu, kemudian kita pun tepuk. Kemudian nipiskan. Dia bukan pakai bedak lah. Nipiskan. Dia bukan wuduk, dia bukan air. Air tak apalah, kita sunat bagi banyak. Bagi rata. Tapi untuk tayamum dia hanya layang-layang saja, tepuk sekali, kemudian kita nipiskan. Tarik muka dulu. Sekali saja. Tidak ada 3 kali dalam bab tayamum. Bahkan tak disunat aku pun buat 3 kali. Hanya wuduk sahaja kita buat sebanyak 3 kali. Untuk tayamum sekali tepuk, nipiskan, tarik daripada atas turun ke bawah. Kemudian tepuk sebelah tempat lain pula. Kalau kenapa tempat lain tak boleh gunakan tanah yang sama, debu yang sama? Kalau tidak dia akan jadi musta'mal. Jadi nak ganti tempat ni, maka kita pun tarik sini ke belakang, pusing, lalukan atas tu. Juga belah kanan. Nak sapukan belah kiri pula. Macam biasalah. Yang pusing yang mana? Yang ni. Jadi 4 jari dengan 4 jari. Dan kita pusing. Ini kalau sekiranya satu anggota kita badan ni yang berbalut. Kalau masalahnya sekiranya banyak anggota yang berbalut. Anggota wuduk 4. Apa dia 4? Basuh muka. Kemudian tangan sampai ke siku. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Kalau contohnya semua anggota wuduk ni berbalut,
Subhanallah. Saya ingat dia, tangan dia berbalut, kepala dia membalut, muka pun balut sekali, sampai kaki pun berbalut. Allah. Saya ingat dia. Nauzubillah min zalik. Moga kita tak diuji macam itulah. Jadi mungkin ada yang kena macam tu. Jadi kita takdirkanlah kalau sekiranya dua saja anggota wuduk yang berbalut. Contohnya apa dia? Tangan dia patah, kaki dia pun patah berbalut. Maka nak buat macam mana ni? Jadi tangan juga orang panggil satu anggota yang berbalut untuk satu tayamum. Kaki, tangan. Jika sebelah walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua-dua belah kena berbalut. Nak kena tayamum sekali ke dua kali? Sekalilah, sebab tangan ni walaupun dua-dua belah dikira sekali. Jadi kalau kaki begitu juga, kalau dua-dua belah kaki berbalut, maka dikira satu kaki saja. Jadi maksudnya apa? Kalau satu tangan, satu kaki, nak kena berapa kali tayamum? Nak kena kali dua tayamum. Itu carta dia. Kalau sekiranya dia balut sekali dengan kepala dia, jadi kepala tak ada masalah sangat. Sebab syaratnya kita basuh wuduk ni ialah di kawasan kepala. Contohnya balut dekat depan kepala. Kawasan belakang ni boleh lagi balut, boleh lagi kita basuh, ambil wuduk. Sebab syarat ambil wuduk mesti dalam kawasan kepala. Bukan rambut itu melebihi lebih daripada kawasan kepala. Jadi kalau sekiranya kepalanya berbalut dan ada ruang sedikit di kepala ni untuk dia basuhkan kepalanya, adakah perlu lagi tayamum? Tak perlulah, sebab dah boleh basuh. Kalau takdir dia balut semua, tinggal biji mata je tak balut, sudah. Nak basuhkan kepala pun tak boleh sentuh air, tak boleh. Maka jadi kalau empat anggota kena balut, empat anggota tadi, anggota wuduk yang kena berbalut, maka empat anggota lah dia kena tayamum. Jadi satu tayamum untuk satu anggota. Masalah sekarang ni Ustaz, orang tanya, kalau balutan ni adakah kita nak kena buang ataupun tidak? Contohlah yang selalu famous orang selalu tanya ni berkenaan dengan stapler dah. Plaster. Stapler ni plaster. Tangan saya ni berbalut, saya kena pisau tadi. Lagi saya nak sembahyang zuhur, adakah saya nak kena buang balutan ni ataupun boleh sapu dah tu je? Para ulama mengatakan dalam masalah balutan ni, kalau sekiranya kita buang itu tidak ada mudarat apa-apa dan boleh buang sendiri. Doktor kata kamu ala plaster ya sikit je pun, boleh buang sendiri, tak mudarat apa-apa pun, maka wajib kita buang untuk sampaikan air. Tapi doktor kata walaupun plaster di sini, kemudian kalau kamu buang menyebabkan darah akan memancuk keluar dan itu menyebabkan kamu lambat sembuh balutan ni. Kalau kamu buang sendiri, kemudian kamu kena air, maka menyebabkan tangan kamu ni lambat sembuh. Maka ketika itu dia tak wajib buang. Jadi kalau kita tengoklah, kalau plaster kena toreh sikit, buang, adakah darah dia akan mancut? Semula kan? Darah tak akan mancut pula. Kalau maksudnya kena toreh sikit je, pokoknya dia pakai plaster, buanglah. Buang semula plaster tadi tu, ambil uduk macam biasa. Pedih Ustaz, nak buat macam mana pedih? Tahan sikit. Sebab kena toreh sikit je. Ini kalau masalah yang sedikit. Selagi mana boleh buka, dia kena buka. Tapi kalau sekiranya contoh macam orang yang kena simen, ini nak bincang panjang ni. Tangannya kena simen, doktor yang balut, dan nak buang sendiri tak boleh. Masalah sekarang ni kita nak tengok, adakah dia kena qada solat ataupun tidak. Ini penting ni. Tangan orang berbalut dan bersimen. Pertama kita sebutkan bahawasanya solat ini dia wajib qada bila sekiranya balutan tersebut ni tanpa wuduk, terus balut, sudah. Ini dalam mazhab mutamad, dalam mazhab kita. Sekali kita akan bagi jalan keluarlah kalau ada susahan. Sebab ada orang tanya baru ni, Ustaz, macam mana kalau orang tu lama dia berbalut, adakah nak kena qada? Jadi masa saya duduk di Iskandariah Ustaz, satu ada pelajar-pelajar medik. Pelajar medik ni bila kita buat kelas dengan mereka ni, dia berasa syukur, alhamdulillah. Sebelum ni Ustaz, kalau kami jumpa sakit je tak ada benda, terus ambil bandage ke? Omongnya bandage yang balut terus, tak tanya dah. Kami pun tak tolong ambil uduk kat dia. Kami pun tak tanya apa dah, terus kami balut. Jadi rupa-rupanya dalam mazhab kita Ustaz Noh, dia kata kena qada balik. Itu betul lah. Saya kata betul. Sebab kalau sekiranya balutan tanpa ambil uduk terlebih dahulu,
maka dia kena qada balik. Tapi dia kata setelah mana kami mengaji fiqh, rupa-rupanya doktor ni dia kena ada kasihan kat penyakit, kat pesakit ni. Kasihan tu macam mana? Kita yang tolongkan nak ambil uduk ke, ataupun minta kalau dia boleh ambil uduk dulu, baru kita balut. Jadi yang pertama, solat kita ni wajib qada balik bila? Sekiranya yang kita sebut yang pendapat dalam mazhab kita ni, balutan solat itu wajib qada apabila balutan itu tidak bersuci ataupun tidak ada wuduk terlebih dahulu. Satu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina, bila lagi wajib solat tu wajib dia qada apabila balutan itu ziyadah ala qadril istimsak, lebih daripada balutan untuk nak tampal. Contohnya lah, orang patah siku, dia akan balut, doktor akan balut kat mana, dekat siku ni lah balut ni. Okay. Ni balut cukup-cukup dia panggil. Dia lebih sikit ni tak apa. Kenapa lebih sikit tak apa ni? Sebab nak tampal belakang depan, belakang dan juga belakang. Ni nak tampal. Yang kita katakan kalau sekiranya dia balut lebih daripada had dia, patah kat siku, maka doktor ni balut daripada satu tangan sampailah jari jemari ni. Jari pun balut semua. Dia sampailah ke bahu atas. Jadi adakah perlu balut sampai atas ni? Sedangkan dia patah yang ni. Yang ni lah kita nak bagi contoh. Apa dia? Dia balut itu lebih daripada kadarnya, qadar istimsak. Untuk nak bagi kukuh ni kawasan ni je. Tapi doktor tu balut lebih. Ada doktor? Selalunya balut lebih ke? Ada keadaan yang perlu lebih. Jadi bergantung pada doktor lah. Macam mana kita tak tahu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sekiranya doktor mengatakan memang kena balut lebih, sebab itu untuk nak pegang, untuk nak bagi kukuh balik tu, tulang dia ke ataupun patah-patah nak bagi kukuh, sebab tu kena balut lebih. Ada kalau nak tengok keadaan ni tak perlu balut lebih pun, tapi dibalutkan lebih, maka ini masalah yang kedua. Kalaulah balut lebih daripada kadar untuk nak tampal tu, sedangkan itu bukan hajat dia, maka keadaan ini wajib untuk kita nak kena qada solat semula. Jadi dua keadaan. Yang pertama tadi dia balutan tanpa ada wuduk, satu. Yang kedua balutan lebih daripada hajat. Dan yang ketiga yang kena qada dia, kena qada solat apabila balutan tersebut pada anggota tayamum. Apa anggota tayamum? Dua saja. Muka dan juga tangan. Muka dan juga tangan sahaja. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan balutan itu sebut pula tak lebih daripada kadar dia tadi. Jadi kalau sekiranya nanti kita akan tengok masalah pula, masalah kalau sekiranya bukan pada anggota tayamum. Contohnya kakinya berbalut. Kaki anggota tayamum tak? Tak. Yang anggota tayamum dia muka dan juga tangan sahaja. Kalau contohnya masalah kaki ni berbalut, sedangkan kaki itu bukan pada anggota tayamum. Dia kata apa sini? Saya buka daripada kitab Idaman Penuntut ni lah. Jika masalahnya balutan itu contohnya di kaki, tetapi tidak diletakkan dalam keadaan tidak ambil uduk terlebih dahulu, pun kena qada. Kata di sini, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum seperti mana kaki, tetapi diletak masa berhadas, wajib qada juga. Ini daripada kitab Idaman Penuntut. Jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, dia letak dalam masa suci, maksudnya dalam keadaan beruduk, adakah nak kena qada? Tak kena qada. Tetapi masa nak letak tersebut ada najis pula. Subhanallah. Masa kat kaki itu, masa nak balut tu ada najis, dia balut sekali dengan najis. Walaupun dah ambil uduk tapi ada bercampur dengan najis, nak kena qada tak? Kena qada. Jadi soalan dia, Ustaz, macam mana orang ni dia lama berbalut? Kadang simen ambil masa apa doktor? Berbulan-bulan kan? Paling sikit apa? Sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 3 bulan. Tu paling tempoh sikit kalau orang tangan tu bersimen. Jadi kalau tangan tu bersimen 3 bulan dia nak qada solat, teruk lah. Bagi dia tu, dia 3 bulan mampus lah aku, psycho lah.
otak dia akan jadi seekor. Kalau sehari 5 waktu, 30 hari, 30 darab 5 berapa? 150 waktu solat dia nak qada semua. Tu kalau sebulan. Kalau 3 bulan 450 waktu. Allahu akbar. Maka di sini ada pandangan ikhtiar dipanggil. Ini bukan pandangan mazhab, dipanggil ikhtiar. Ikhtiarat Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bila sekiranya keadaan ini menyusahkan pesakit. Dan pandangan daripada ulama mazhab kita iaitu pandangan Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak wajib untuk kita nak qada. Dan sebenarnya kita boleh taklid dalam mazhab yang lain. Mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Sebab apa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balutan walaupun tanpa dalam keadaan uduk. Nak ikut pendapat mutamaknya mazhab kita tak boleh. Dia kena qada semua solat. Tetapi doktor tak ada nak tanya. Kemudian doktor balut terus dan balutan tu simen pula, mengambil masa 3 bulan sekurang-kurangnya. Maka tempoh ni lama. Dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak perlu dia qada. Dan ini juga pandangan daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Cumanya apa dia yang lebih baik kita ikut mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi pula. Mazhab Syafi'i iaitu dia usahakan terlebih dahulu yang mana kalau yang nak berbalut tadi tu kita tanya terlebih dahulu. Tanya terlebih dahulu dah berwuduk ke belum? Kalau boleh uduk dahulu sebab kita akan balut nanti. Nanti kalau dah balut macam mana Ustaz? Bila uduk tu dah batal macam mana? Dia akan pergi tandas juga, dia akan kencing juga, dia akan buang air besar juga. Jadi macam mana? Masa tu sapukanlah air di atas anggota yang berbalut tadi tu. Kalau kata balut sikit tepi ni, dia basuh yang mana sihat. Kemudian yang berbalut tu dia lalukan air saja. Lalukan air atas pada itu. Itu tentang masalah kalau kata jarum tu masuk lama ke, sama juga tu masuk tu dalam masalah jabirah juga, balutan juga. Ataupun kalau kata dibalut dengan simen, juga dalam masalah ini. Di pendapat mutamak dia kena qada tak? Kena qada. Tapi boleh tak kita nak ambil pendapat Imam Nawawi jika sekiranya ada masyakkah ataupun susah? Boleh. Ataupun nak dalam tak taklid tak apa. Sebab itu pandangan Imam Nawawi dalam mazhab kita juga. Ini panggil ikhtiar. Pandangan terpilih daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang tak perlu dia qada. Dan ini juga pandangan sama dengan mazhab Maliki dan juga Hanafi. Hambali sama dengan macam Syafi'i. Baik. Kalau seseorang tersebut ini masalah nak berwuduk. Kalau masalah pula dia ini nak kena mandi wajib tapi dalam keadaan badannya berbalut. Maka apa yang nak kena buat? Pernah zaman pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Di mana ada seorang lelaki ini ketika dalam peperangan dia terluka cedera parah. Sehingga menyebabkan kepalanya berbalut dalam perang. Dari apa Allah SWT, malam tersebut mimpi pula. Allahu Akbar. Perang-perang pun luka-luka mimpi lagi. Tapi nak buat macam mana? Mimpi sehingga keluar air mani. Jadi dia nak kena buat apa bila keluar air mani? Dia nak kena mandi wajib. Maka bangun-bangun tersebut dia pun tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Seorang sahabat tu, fahal li min rukhsah. Boleh tak aku tak mandi wajib? Maka kata kawan itu kepada sahabat dia, anta la taqdir, kamu tak diberikan rukhsah, keringanan untuk kamu nak tayamum, kamu kena mandi wajib juga. Padahal kepala dia ni cedera parah, berbalut dah. Kemudian dia pun mandi wajib terus, famata, mati terus. Lepas mana mandi wajib disebabkan kepala tu terluka, sahabat ni jumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, seorang sahabat ni semalam dia berhadas besar dalam keadaan kepalanya cedera parah, tetapi dia mandi wajib setelah kawan dia pesan lalu mati. Kata Nabi SAW, khatalahu Allah, dia telah membunuh jiwa seorang manusia, Allah Ta'ala akan bunuh balik dia. Maksudnya dia akan kena hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata apa? Ala sa'alu id lam ya'lamu, tak patutkah kamu ditanya dahulu sedangkan benda tersebut kamu tak tahu? Fa inna ma shifa'ul ai as-su'al, sesungguhnya bertanya tentang masalah yang kita ragukan itu cara dia ialah bertanya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, innama kana yakfihi an yatayammama. Maka cukuplah bagi dia untuk dia bertayamum. Kemudian wa ya'sir aw ya'sabu ala jirhihi bi khirqatin. Kemudian dia lepas tayamum, kemudian dibalutkan kepala tu dengan kain. Summa yamsahu 'alaiha, kemudian kain tersebut dibalut, disapukan saja air tadi. Wa yaghsilu satiru jasadihi. Kemudian tangan anggota yang tak berbalut tadi tu dia kena basuh macam biasalah. Jadi Nabi nak kata apa? Cukup dia ni bertayamum sahaja. Kemudian anggota yang sihat dia boleh mandikan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah seseorang yang berbalut tangan dia dan dia nak mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Okey. Kemudian dia mesti badan dia berbalut. Dia nak kena mandi wajib, tapi tak boleh kena air. Maka orang macam ni dia kena tayamum. Dalam bab hadas besar ni dia boleh ada pilihan. Dia boleh ada pilihan, sama ada dia nak mandikan dahulu anggota yang sihat tu, yang tak berbalut tadi tu, yang boleh kena air, dia boleh kenakan air dahulu sampai semua selesai. Okey, kawasan mana tak kena air? Kepala dia balut contoh dia. Ni tak boleh kena air. Yang ni kita nak kena tayamum ni. Ataupun tangan dia berbalut, ni tak boleh kena air ni. Dia ada dua cara. Sama ada dia mandikan, basuh dulu anggota yang sihat ni sampai habis semua, ataupun dia nak tayamum dulu. Sebelum mandi wajib dia tayamum dulu. Semuka, tepuk sebelah lagi, okey, tayamum sebelah. Dia boleh pilih nak mana dulu. Agak-agaklah kita ni, yang mana lebih afdal? Agak-agak soalan. Nak tayamum dulu ke nak wuduk dulu, nak basuh dulu? Yang mana dulu? Yang basuh dulu. Satu A, ada khilaf ni. Khilaf antara jumhur. Lagi? Yang mana lebih afdal? Dua-dua dah boleh buat. Tayamum dulu tak apa. Sebab lepas tu dia akan gunakan air. Jadi untuk nak air itu dapat menghilangkan tanah. Tapi dua-duanya boleh buat. Itu dalam masalah kalau sekiranya berhadas besar. Yang tadi saya lupa sebut. Kalau kata dia nak ambil wuduk, maka ambil wuduk ni dia kena ikut tertib. Kena ikut tertib. Jadi tangan dia tadi, contoh saya bagi tangan dia berbalut. Dia tak boleh ambil semua, basuh semua yang mana sihat, kepala, kemudian basuh kaki, lah kali baru dia tayamum. Tak boleh. Dia kena ikut tertib. Tertib dia macam mana? Berbalut tangan kanan. Tangan dia kanan berbalut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil uduk macam biasa, basuh muka, kemudian basuh tangan. Biasa. Kemudian kita nak tayamumkan ni, nak gantikan yang ni. Kita lap semula, niat nawaitu tayammuma listibahati fardhus salah. Kemudian sekali lagi kita basuh muka dengan tanah dengan debu tadi tu. Lepas tu barulah sapu kanan. Habis semua ni, dah tayamum. Kemudian apa tadi sebelum kanan, sebelum tadi silaplah, ketak saya pun Ustaz Aman ni. Basuh tangan kanan macam biasa, kemudian basuh tangan kiri. Yang belah kanan ni berbalut, kita tayamum. Basuh muka, kemudian tepuk sekali lagi, basuh tangan sampai ke siku. Kemudian dah habis semua tu, kita akan sambung wuduk. Apa sambung wuduk lepas mana tangan? Kita akan basuh kepala. Kita ambillah sunat-sunat, basuh telinga, basuh kaki. Jadi bab wuduk ni kita kena ikut tertib dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu. Kalau ada lagi masalah tentang muka dia pula, tak boleh kena tangan, tak boleh kena debu. Subhanallah. Tangan dia pula tak boleh kena debu. Doktor kata, tangan ni doktor pesan jangan kena debu. Jadi dah lah berbalut, debu pula tak boleh kena. Maka orang macam ni dalam istilah fiqh dia panggil apa? Faqidut tahurain. Dia tidak ada dua alat bersuci. Air pun tak boleh kena, tanah pun tak boleh kena. Maka dia semayang apa ni? Kita panggil semayang apa? Semayang hormat waktu.
Dia kena semayang tak? Semayang. Tapi nanti bila boleh kena air ataupun tanah, maka dia kena qadakan balik solat dia. Jangan jadi macam orang-orang yang mana tak payah qada lah. Teruk kita nak qada 20 tahun tinggal semayang, takkan kita nak qada. Dengan mukmin dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ni qada dulu. Sekadar mana yang kamu mampu, usahakan dahulu. Kerana ini melibatkan hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, lebih berhak lagi untuk kita nak selesaikan daripada hutang manusia. Kerana hutang dengan Allah Ta'ala ni, macam tu hutang dengan manusia akan bawa sampai ke akhirat sana. Jadi dia akan melambatkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada pandangan-pandangan yang mengatakan apa dia? Tak payahlah, qada Tuhan ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tahulah hamba tu macam mana, bukan sengaja, hamba sedap. Mari kita baca, semalam kita baca Ustaz. Apa tu? Saya ni ada anak, saya duk perhati anak saya sepanjang kelas PDPR ni, saya tengok dia semayang. Di antaranya saya cukup pantang kalau kata dia ni sebut usolli. Dan Nabi kata siapa yang buat benda bid'ah, dia akan masuk dalam api neraka. Amboi. Tu dia. Mak yang mengaji dekat YouTube semata-mata, kemudian anak dia dianggap buat bid'ah, usolli. Sedangkan dia kata Nabi tak pernah duk lafazkan usolli, Nabi angkat takbir macam tu je. Maka anak saya jaga sungguh. Takut buat benda bid'ah, dan benda bid'ah Nabi ancam masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Dia nak kata apa? Dia nak kata kita yang duk usolli ni buat benda-benda bid'ah, buat benda yang boleh jatuh hukum kafir, masuk neraka lah. Ini orang yang tidak ada rahmat kepada umat. Yang ada rahmat kepada umat, dia tak akan sebut mudah-mudah neraka tak. Sebab tu Nabi SAW ni harapan Nabi kan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku ni masuk dalam syurga. Tu harapan Nabi. Ini harapan tinggi Nabi SAW kepada umat. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka Nabi SAW, sahabat tanya, qalu wa man ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Adakah orang tak mau masuk syurga? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk ke dalam syurga. Wa man asani, apa lawan bagi syurga? Neraka. Tapi Nabi tak gunakan perkataan neraka. Patutnya kalau segi bahasanya macam mana? Siapa yang ingkar arahanku faqad dakhalal nar. Tapi Nabi tak takbirkan dengan nar kerana Nabi sayang kepada umat. Nabi mengatakan wa man asani faqad abah. Siapa yang enggan daripada taat kepada aku, maka itulah golongan yang tidak mahu masuk dalam syurga. Ini takbir ayat Nabi SAW yang sayang kepada umat. Baik. Itu dalam masalah apa tadi? Dalam masalah sedikit tentang masalah balutan lah. Tak payah pun insya-Allah. Dulu jenis payah kita salah faham tayamum ni nak kena semua kena badan. Debu tu nak bagi kena semua badan. Golek. Debu kena semua baru sah. Baru mandi wajib. Sebab ada yang buat macam tu kan. Dia golek semua badan dia. Debu kena kat rambut, debu kena dalam telinga ni. Allah teruk lah. Rupanya bila mengaji ni senang saja. Tak susah pun. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tentang masalah tempat yang tidak ada air pula, macam mana, adakah nak kena qada solat ataupun tidak? Di sini muka surat 64 pun ada disebutkan tadi. Nombor 2 tu tengok, wujud sangkaan tentang adanya air sekiranya dia bertayamum kerana ketiadaan air. Misalnya contoh dia melihat fata morgana ataupun awan yang mendung. Situasi ini terpakai sekiranya dia perlu melakukan solat. Masalah tempat kita ni pula Ustaz, masya-Allah. Air sungai banyak, kan? Air sungai banyak, kemudian masjid pun banyak, surau pun ada. Jadi masalah ketiadaan air ni tak berlaku lah. Jika tempat kita ni masalahnya tiba-tiba isytihar kawasan stesen Shah Alam 14, stesen 14 ni tidak ada air. Kita biasakan ada air, maka afdal kita tunggu dulu. Tunggu walaupun kita akhir waktu. Sampailah akhir waktu. Kenapa afdal kita tunggu? Supaya kita dapat solat dalam keadaan menggunakan air. Kerana air itu yang asalnya. Jadi macam tempat kita ni, kebiasaannya ada air. Tiba-tiba tidak ada air. Lalu kita solat dalam keadaan bertayamum. Jadi adakah nak kena qada balik solat ataupun tidak? Sebab kebiasaan tempat kita ni memang adanya air. Nak kena qada ataupun tidak? Kena qada lah. Sebab kebiasaan tempat kita ni memang ada air.
Kalau kita pergi satu tempat, memang orang berkata tempat ni kod mana pun korek lah, macam mana pun memang tak akan jumpa air punya. Maka kita pun bertayamum. Nak kena qada tak? Tak perlu qada. Memang kita pergi tempat tu memang tidak ada air lah. Kemudian kita berjalan pula sampailah depan tu. Orang berkata sana pun ada air. Adakah kita nak kena qada disebabkan kita tayamum tempat yang memang tidak ada air? Tak kenalah. Sebab tempat tu memang pada asalnya sudah lagi tidak ada air. Jadi masalah di Malaysia ni tentang masalah air ada ataupun tidak berlakulah. Cuma yang masalahnya kita nak sebutkan masalah balutan tadi tu. Orang nak kena tanya ustaz, macam mana saya nak taklid dalam mazhab Maliki? Macam mana saya nak dan sebagainya. Supaya solat saya tak perlu kena qada. Dia nak pilih bilangan itu. Jadi kita jawab yang muktamad dulu. Muktamadnya kena qada. Maksudnya kalau kau boleh qada lah. Macam jarum tadi. Jarum tadi sekali doktor, sekali orang masuk jarum air berapa lama? Tengok keadaan badan orang lah. Ada yang berbulan-bulan kan? Tak juga kan? ICU kan? Baik. Kalau masalah masukkan jarum ni, kita nak bagi jawapan dia macam mana, kita tengoklah keadaan diri dia. Kalau sekiranya masuk jarum tu sehari saja, untuk masukkan air sehari saja, maka kita bagi tahu kat dia, kamu qada baliklah solat sebab sehari je. Ada orang yang mana dia masukkan jarum tadi tu berbulan-bulan lama, maka orang macam ni kita kata kepada mereka, kamu qadalah sekadar mana yang kamu mampu. Kemudian kamu boleh taklid dalam pandangan Imam Nawawi tadi, bahawasanya solat yang anggotanya berbalut tidak perlu diqada. Itu dalam muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i dia, kita kena bagi yang muktamad lah. Muktamadnya ialah kita kena qada solat, bagi yang tu dulu. Sekiranya tak mampu, kamu boleh taklid dalam mazhab yang lain. Ini sekadar saja yang boleh saya sebutkan. Minta maaf Ustaz kalau ada salah-salah, tak tolong tegur insya-Allah. Ada soalan Ustaz di online ke sebagainya, sajalah memberanikan diri. Kadang-kadang soalan ni macam tu juga. Macam mana Ustaz kami duduk atas kapal terbang, kami nak solat tak boleh? Soalannya sekarang, kapal terbang lah ni, boleh tak kita ambil uduk atas tu? Kadang-kadang kita naik pramugari siap kita lagi. Dia tanya, saya pernah naik ni sekejap lagi kita nak solat, apa kapal terbang tu dia akan mendatar, boleh kita sediakan air mineral dalam tu, siap suruh ambil lagi. Lepas tu nak solat ada tempat orang solat pula. Jadi nak kita kata apa, kalau naik kapal terbang pun sekarang dia panggil sampai tahap mendatar tu kan, steady je kapal terbang, dia siap suruh kita solat lagi. Tu pengalaman kita naik lah. Tapi ada orang dia tak boleh, naik solat je pening, ambil uduk dia sejuk sangat, debu pun tak bawa, tak ada. Penyakit sungguh. Jadi orang macam ni dia kena solat juga, solat hormat waktu. Last sekali dia kena qada balik. Jadi alhamdulillah lah. Kalau kita naik kapal terbang nanti tu insya-Allah, sama nanti nak pergi ziarah Nabi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua nanti tanya pagi nanti saya nak solat, dia akan cam kita insya-Allah. Ni geng sembahyang ni. Dia akan main kita ni dah boleh solat ni. Jadi jumpa pramugari ke pramugara banyak bagi kita, saya nak solat sekejap lagi. Insya-Allah dia akan beritahu kepada kita. Setakatlah pengalaman macam tu lah Ustaz. Pulanglah pada keadaan orang tu macam mana. Itu rezeki yang kita dapat lah. Tuhan akan permudahkan kalau kita betul-betul nak ikut agama ni. Tuhan akan permudahkan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekadar itu dahulu yang kita sempat baca. Saya habiskanlah kita bab tayamum tadi kan. Masalahnya pembatal tayamum. Ini kita tajuk last kita dah baca sunat-sunat tayamum. Kemudian fasal kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Kita arab seterupa bawa. Dibaca yang matanya lah. Habiskan ini dulu. Fasal perkara yang membatalkan tayamum. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Pertama, semua perkara yang membatalkan uduk. Contoh duduk atas kapal terbang, tanah tidak ada, air pun tak boleh ada. Allahumma salli alaihi wasallam. Ataupun dia ada tanah saja, tengah-tengah ambil uduk nak tayamum tadi, tiba-tiba angin dia keluar. Batal tak tayamum dia? Batal juga. Kenapa? Apa yang membatalkan uduk itu juga membatalkan
tayamum. Yang kedua ialah murtad, na'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Sebab tu di antaranya yang benda-benda yang mengelakkan murtad ni pada Imam Syarani rahimahullahu taala sebutkan dalam kitab Al-Uhud. Lepas mana sembahyang Jumaat kita pun baca ilahi nastunin firdausi ahla sampailah habis. Itu di antara perkara yang menyelamatkan iman, takkan murtad. Di antaranya lagi para ulama mengatakan sembahyang sunat awabin. Lepas mana sembahyang maghrib, sembahyang sunat pada kurang 2 rakaat, ataupun kita gabungkan ba'diyah sembahyang sekali dengan awabin dan juga hifzul iman. Ini perkara-perkara yang mengelakkan murtad. Dalam Sunan Nasa'i ada doa lepas mana wudu. Lepas doa wudu kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat Sunan Nasa'i kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu riwayat Sunan Nasa'i. Siapa yang baca doa macam tu lepas ambil wudu, kutiba biraqin, akan ditulis dengan tinta perak, falam yatruq ila yaumil qiyamah, dan amalan tersebut bila ditulis dengan tinta perak tidak akan dipecahkan. Itu kata guru kami, mereka ini akan terpelihara daripada murtad. Jadi mudah-mudahan jagalah sungguh-sungguh. Hari ini ramai orang yang buat dia tak sedar. Perkara-perkara murtad tersebut boleh berlaku hanya dengan ucapan dia. Seperti mana kita ceritakan, dia buat lawak. Dia kata apa? Saya ni nak apa? Allahumma salli alaihi wasallam, nak pergi ke India. Bila saya sampai di India, saya jumpa satu peta. Peta ni yang dibuat oleh orang Jepun. Padahal peta ni lama dah. Lama sudah dibuat oleh orang Jepun, tapi saya nak guna di India. Macam tu juga kita nak guna Quran. Quran ni turun dekat Mekah, Madinah. Macam mana kita nak guna kat Malaysia? Allah, dia buat main-main dengan benda-benda macam ni. Maka ini sebenarnya nampak bentuk tolak Al-Quran. Maka hukumnya boleh jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Murtad bukan hanya sembah berhala, boleh jadi dengan i'tiqad, boleh jadi dengan apa? Ucapan. Na'udzubillah min zalik. Satu tayamum untuk satu fardu sahaja dan boleh menunaikan beberapa solat sunat yang dia kehendaki. Banyak mana pun tak apa sembahyang sunat. Sama ada solat sunat sebelum solat fardu ataupun solat sunat selepasnya. Juga sama ada solat sunat dalam waktu ataupun selepasnya. Dia ulang 2 kali ni. Jadi kalau sekiranya tadi dia nak mandi wajib, kemudian dia nak solat, berapa kali dia kena tayamum? 2 kali lah. Sebab satu mandi hadas wajib, nak solat pula wajib, dia kena 2 kali tayamum. Macam tu juga kalau mereka yang nak khutbah Jumaat, kemudian nak solat Jumaat, berapa kali tayamum? 2 kali juga. Walaupun ada juga pandangan seperti Imam Ramli, jika tak silap saya, boleh sekali saja. Sekali khutbah, sekali solat. Tapi Imam Ibn Hajar 2 kali. 1 kali untuk tayamum, 1 kali untuk khutbah, 1 kali untuk solat. Makmum nak kena 2 kali tak? Makmum hanya mendengar, dia bukan khutbah. Maka makmum hanya sekali saja tayamum. Kalau sekiranya dia kena tayamum lah. Okey. Itu tentang soalan sembahyang sunat banyak mana boleh, tak ada masalah. Untuk tayamum 1 fardu saja. Zuhur 1, kemudian nak asar lagi kena ambil yang lain pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa alam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. InsyaAllah untuk minggu depan 29 hari bulan kita tidak baca kitab Syama'il Muhammadiyah lah, dan juga kitab Jawahir. Bulan 12 kita akan baca. Sebab apa Ustaz? Kita ada bacaan burdah insyaAllah. Maulid lah, maulid bacaan burdah. Ini siapa yang nak kitab Jawahir Munazzam, bagi tahu untuk saya bertasdiqkan insyaAllah. Ada PDF untuk kita syarahkan yang ni, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada yang katakan apa cerita abad ni lebih-lebih. Ada patut ni orang duk komen sana. Ada patut Nabi pun khudhu hajat macam kita, tiba-tiba tak ada. Mana mungkin? Nampak? Sedangkan dalam matan sebut apa? Wala yara asara baulin minhu fi alani. Sedangkan kesan kencing Nabi tak nampak di atas muka bumi. Ambil mana? Tiba-tiba golongan macam ni tolak lah. Yang ni kita nak kena jawab balik dalam syarahan kita sebut insyaAllah. Di kitab ni kita akan tasdiqkan siapa yang nak insyaAllah. Dan minggu depan tak ada kelas Syama'il, kita ada maulid.
Kalau salah jemput insya-Allah. Dan saya minta maaf banyak-banyak kerana panjang ambil masa. Lepas tu tetamu panjang cakap lah. Tapi saya memberanikan diri, saya sebut tadi kerana tahu kalau salah orang akan ada orang yang tegur saya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya sendiri insya-Allah. Diminta Fadil